Live bersama saya Tita Hayati untuk Maths Form 5 KSSM bab 1 ubahan. So untunglah siapa yang join hari ni sebab korang belum lagi masuk sekolah dah belajar kan. Okay, tak apalah, nanti tajuk tu kita ubah nanti. Yang join hari ni. Okay. Oh, ada Sanggita. Thank you Sanggita. Oh, Anjali baru join. Ada Sanggita, ada Anjali, ada Mazna. Okay, thank you for watching. So, hari ni kita akan belajar pasal bab ubahan, bab 1, Matematik Tingkatan 5 KSSM. Bersama saya Tita Hayati. So, kalau korang dah ada, Hai Adel, kalau korang dah ada kertas dengan pen, boleh terus ready, okay? Nanti kita akan ada nota sikit lah. Okay, next. Kelas online time. So, siapa dekat sini yang macam struggle dalam maths ke, sejarah ke, BM ke, BI ke, science ke, and then nak join our online class, boleh tekan, boleh tengok dekat situ ada nombor telefon 012-815-5042. So, hari ni ada special offer. So, siapa yang rasa macam, alamak, best ke kelas online ni? Macam Sanggita dia dah join kan. Sanggita dia dah join daripada form 4 lagi. So macam ya ke, boleh percaya ke kelas online ni? Apa kata korang tengok dulu macam mana kakak ajar. Kalau korang rasa macam best, and then macam wah best lah kelas online ni, macam nak continue, korang boleh contact je nombor tu, ataupun nanti kakak akan kasih link dekat atas. Mazna, kalau kau boleh edit dah ubah kasih link dekat atas. Mazna, kalau okay. So dah link tu dah tukar dah. Dah tukar ke atas. Okay. So kalau korang macam nak join our online class, tekan je link dekat atas. Okay guys. So lagi satu, kakak ada buat juga nota matematik SSM Form 5 tapi in Malay version. Dia dalam bentuk PDF. So kalau korang nak nota tu, sekejap boleh tengok kat sini ada tak? Kejap. Dia kakak tunjuk. Form 5 2021. Okay. Inilah nota Maths KSSM yang kakak buat sendiri dengan tangan. So, kalau korang nak, harga dia hanyalah RM19.90. Ada 52 pages. So, kalau korang berminat untuk dapatkan nota ni, korang boleh PM ke DM ke tekan link. Okay? So, yang tu. Hai Muhammad Johari. Okay, so jom kita start lah. Kita akan belajar bab 1 pasal ubahan. Okay, pasal ubahan ni, dia ialah syllabus lama, which is dia ialah syllabus senior korang, Form 5. Okay, tapi mungkin dia ada ubah sedikit term saja. So, kalau ubahan ni, dia tak akan masuk dalam paper 2. Biasanya, dia akan masuk dekat paper 1. So, dia akan masuk dekat kertas 1. Okay. Kertas 1 dan maksimum dia akan masuk 2 atau 3 soalan. Tapi biasanya 2 question je lah yang dia akan masuk dekat dalam kertas objektif. Okay. So, ubahan dia bab 1. So, apa yang kita kena tahu pasal ubahan ialah kita kena tahu pasal dia macam, kalau kita biasa tengok, biasanya lah contoh, dia macam apabila umur makin meningkat, kita punya density tulang pun makin kurang kan. Alamak, kenapa dia makin naik pula? Kejap. Okay, contohlah. Contoh ini ialah, X tu ialah dia punya umur. Y ni maybe dia punya ketinggian. Biasanya dia takkan nak, dia akan plateau kan. So, biasanya kalau kita naik, macam umur makin meningkat, ketinggian pun akan naik. Tapi lama-lama dia akan macam ni kan. Tapi kiranya daripada sini, makin lama makin meningkat. So, ubahan dia punya konsep pun macam tu lah. Makin lama makin naik ke, makin lama makin turun ke. Dia macam berkadaran. Ubahan tu dia macam berkadaran. So, ubahan yang kita akan belajar hari ni ialah ubahan secara langsung. So, dia ada 3 jenis ubahan. So, kalau ubahan dia terbahagi kepada 3. So, 3. So, yang pertama ialah ubahan secara langsung. Yang tadi itulah.
Biasanya yang dia akan menaik atau menurun. Yang kedua ialah dia secara songsang. Dia akan terbalik lah. Dia akan menurun macam tu. Lagi satu yang latest punya, dia yang tercantum. Tercantum tu bermaksud dia macam gabung lah ni. Langsung dengan songsang dengan tercantum. Langsung songsang dia akan tercantum. Dia macam gabung. Dia gabung. Okay. Tapi hari ni kita akan fokus kepada ubahan secara langsung sahaja dulu. So, apa yang dimaksudkan ubahan secara langsung tu? Okay, kalau ubahan secara langsung, okay, contohlah kita tengok kepada soalan sekejap. Okay, soalan dia kalau paper 1 dia akan keluar macam ni. Diberi G, korang boleh nampak ke? Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya, tulis dekat komen, okay? So, nombor 1. Diberi G berubah secara songsang dengan kuasa 2H. Okay. So, dekat sini, kita akan try yang nombor 2 pula. Isi padu sebuah hemisfera adalah berubah secara langsung. Yang ni betul. Okay, so kita baca soalan. Dia cakap, isi padu sebuah hemisfera I adalah berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejarinya. Okay. Kalau korang tengok soalan-soalan exam, dia akan bagi dalam ayat macam ni. So, bermaksud next step dia ialah kita nak ubahkan ayat ni. Ini ialah ayat songsang. Ini ialah ayat untuk ubahan. Macam mana kita nak ubahkan dia kepada bentuk ayat matematik biasa? Okay, so kita akan keluarkan information dia. So, bila dia cakap isi padu sebuah hemisfera. So, I. So, kita letak I. Okey, adalah berubah. So, bila dia cakap je perkataan berubah ni, korang kena tahu, berubah ni sebenarnya ini, ubahan. So, apa simbol ubahan? Dia simbol dia ialah bentuk sushi ni. Sushi King, macam lah Sushi King. Sebab kakak suka makan sushi kan. So, Sushi King. So, bila kita nampak saja perkataan berubah, so, kita kena tahu simbol yang dia sedang cakap dekat kita ialah simbol sushi. Sebab tu kalau kita tengok pada soalan, contoh kita tengok pada soalan 1 ni, nampak tak simbol dia tu macam pelik? Bukan simbol sama dengan kan? Itulah simbol ubahan. Itulah simbol sushi tu. Ini, nampak A dia. A, B, C, D. Semua ada simbol sushi tu. So, korang kena tahulah bila soalan exam dia cakap berubah. So, bila berubah, kita tahu dia ialah bentuk sushi. Next. Adalah berubah secara langsung. So, keyword kedua dia ialah langsung. So, bila langsung, dia macam berkadaran. Bila satu naik, bila X naik, Y pun naik. Macam tu. So, dia berkadaran. Sama-sama naik. So, bila secara langsung ni, biasanya kita akan tulis jawapan lagi satu tu, ini berubah. Biasanya kita akan letak dia dekat bahagian atas. Nanti kita akan try soalan lain pula, okay? So, bila dia cakap isi padu sebuah hemisfera I adalah berubah secara langsung. So, ini simbol berubah secara langsung. Bila secara langsung, dia dekat atas je. So, bila dia cakap berubah secara langsung dengan apa? Ini dia cakap dengan kuasa 3 jejarinya. Okay, guys. Macam mana simbol kuasa 3 jejarinya? Okay, kuasa, dia minta kuasa 3 jejari. Okay, jejari dia dah cakap J. Kena pakai J ya. So guys, cuba korang pilih jawapan dia. Adakah jawapan dia A? J ni? Adakah jawapan dia B? Adakah jawapan dia C? Adakah jawapan dia D? Okey, mana satu yang dimaksudkan dengan kuasa 3 jejari? A ke B ke C ke D? Come on guys, cuba korang tulis dekat komen. So, ada Muhammad Johari, Normiliana, Irdina Hazika, Ali B. Lebar Ali, Shida Jalil. Thank you for watching. Jangan lupa tekan butang like dengan share. Okay, Sanggita dah jawab B. Normiliana dah jawab B. Ingat bila dia cakap kuasa 3 jejari. Iza Sharina jawab B. Yang lain? Ya ke B, guys?
Yakin ke kuasa 3 jari tu J kuasa 3? Lagi siapa? 3 je kita dapat jawapan. Punyalah ada 12 orang tengok ni. Irdina Hazika, B. Okay, thank you. Ramai jawab B. Adel pun jawab B. So, jom kita check. So, guys, soalan SPM dia hanya akan masuk benda-benda macam ni je. Kuasa 3, kuasa 2, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Itu soalan-soalan yang dia akan tanya dekat dalam SPM. Dia akan ulang-ulang je tanya soalan yang sama. So, korang tahulah kuasa 3 tu ialah J cube. Muhammad Najmi. Hai Muhammad Najmi. So, kalau kalau dia kata kuasa 3 jejari, so betul lah jawapan korang. Jawapan dia ialah B, J kuasa 3. Pandai guys. Good job. Bravo. So, dekat sini, bila dia cakap I berubah secara langsung dengan J kuasa 3, korang boleh dengar ke suara? Kenapa dia orang cakap tak boleh dengar? Korang boleh dengar ke suara? Boleh tolong komen. J kuasa 3. So, bila J kuasa 3, I berubah secara langsung dengan J kuasa 3. So, dekat sini, betul lah jawapan korang B kan? Okay. Tapi sekarang, mana ada? Tak ada pun jawapan A. Sagita kata boleh je. Okay, thank you. Boleh, Maznam kata boleh. Farah pun kata boleh. Oh, okay, thank you. Okay guys, so korang tengok. Apa sahaja jawapan A ni tak ada pun simbol sushi? Dengar. Okay, thank you. So, bila korang tengok ini ada simbol sushi. Kenapa dekat jawapan ni tak ada pun simbol sushi? Okay, kita baca balik soalan. So, last kali dia kata dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan I dan J. Okay guys, korang belajar tak ungkapkan K ni? Korang dah belajar waktu form 2, perkara rumus. Betul ke Farah? Twitter Farah, betul ke form 2, perkara rumus? Ke form 1 punya syllabus? Correct me if I'm wrong. So, yang ungkapkan K ni bermaksud kita nak jadikan K sebagai perkara rumus. Itu yang dia minta. Perkara rumus. Jadi bermaksud, kita tengok balik kat sini. Alamak, mana pergi dekat sini? Tak ada pun K. Celah mana datangnya K? Okay, guys. Kita tengok balik. Ya, betul. Form 2 bab 3. Okay, thank you Farah. So, betul lah. Bila yang dia cakapkan ni, ungkapkan K ni, kita dah belajar dulu guys. Waktu kita form 2 bab 3. K sebagai perkara rumus. Kita nak jadi K tu kat depan. Bila dia cakap K sebagai perkara rumus, kita nak K kat depan, yang lain semua pindah sebelah kanan. Sebab tu dah dekat sini, sebelah kiri semua K. Yang lain semua pindah sebelah kanan. Okay, thank you Farah. Okay, next. Macam mana kita nak ubah yang gini? Simbol sushi ni, kita nak ubahkan kepada yang K tu. Okay guys. Kan asal dia tadi ni, I berubah secara langsung dengan J kuasa 3. Tapi, dekat dalam kalkulator, mana ada simbol sushi ni kan? Jadi, bila kita nak tukarkan dia kepada simbol sama dengan, kita kena tambah lagi satu. Wow, hai Abah. Kita kena tambah lagi satu huruf which is K. K tu ialah dia punya, kat sini dah sebut K sebagai pemalar. Okay? So, korang kena ingat. Kan ini ialah bentuk yang ada simbol sushi tu, itu ialah bentuk ubahan. Okey, macam mana kita nak ubahkan dia kepada bentuk persamaan linear? Ini persamaan linear lah. Persamaan linear ke persamaan? Persamaan yang ada simbol sama dengan. So, daripada simbol sushi, kita nak ubahkan dia sama dengan K. Lepas tu, yang lain kita salin je macam biasa. I kita salin macam biasa. J kuasa 3 pun kita salin macam biasa. Okey, so kita siap. Korang boleh faham? Kalau boleh faham, tulis dekat komen faham. Okey? Kalau tak faham, kakak boleh explain lagi. So, kalau tak faham, kita ulang balik. Yang asal ni, yang ini
ni ialah dalam bentuk ubahan. I berubah secara langsung dengan J kuasa 3. Tapi kita nak ubahkan dia kepada bentuk persamaan. So, simbol sushi kita kena ubahkan kepada simbol sama dengan dan kita tambah huruf K. K tu ialah skala. So, dia akan jadi J kuasa 3. Tapi, sekarang dia minta, tak faham. Allah. Tak faham part mana tu. Dekat sini, okey, Sanggita faham. Okey. So, dekat sini siapa yang tak faham tadi, ini. Kan sini simbol sushi. Bila simbol sushi tu, dia ialah memang blur ke? Memang blur ke screen tu ke? Saya punya phone. Maybe phone kot. Kan sini simbol sushi. Bila simbol sushi, kita kena nak ubahkan dia kepada bentuk persamaan, kita kena tambah simbol sama dengan dan kita kena tambah lagi huruf K. Kenapa kita kena tambah huruf K? K tu ialah dia punya skala. Kita kena tambah skala. Kita tak boleh tambah sama dengan je, kita kena tambah sekali dia punya skala. Okay, jadi dah tak ada dah simbol sushi, barulah kita boleh solve dia guna calculator. Okay, so next. Soalan, kalau kita tengok jawapan kita semua dia kata dia nak jadikan K tu sebagai perkara rumus. Jadi dia nak K sahaja. So apa yang kita kena buat ialah, contohlah kita nak tinggalkan K dekat sini. Apa yang kita kena buat dengan J kuasa 3 ni? J kuasa 3 ni kita kena pindahlah sebelah sini. So bila kita nak pindahkan K, kita nak pindahkan J cube tu pergi sebelah, kita akan jadi I per J kuasa 3. Bila J kuasa 3 tu sebelah kanan tu dia di atas, bila kita pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Okey, dia akan jadi I bahagi J kuasa 3. So kita dapatlah K. Tapi macam alamak, mana jawapan dia? Contohlah korang confuse kan. Sebenarnya kita ubah saja tempat. Sama juga. J sama dengan I per J kuasa 3. So, jawapan yang kita nak dekat sini ialah B. Macam tu. Okay guys. Kalau okay, kita boleh pergi kepada soalan lain. Okay. So, ini kita belajar pasal ubahan secara langsung. So, apa kata kita try pula yang ini? Diberi G berubah secara songsang. Okay, yang ini songsang pula. Okay, kita try Kita try warna kuning. So, diberi G berubah secara songsang dengan kuasa 2H. Okay guys. Tadi kita belajar secara langsung kan? Okay, tadi apa yang powernya? Tadi kita belajar secara langsung. So, maybe lah kalau secara langsung, Y berubah secara langsung dengan X. Korang nampak tak? X tu dia duduk di atas. Dia sebaris kan? Macam mana kalau songsang pula? Kalau songsang, dia akan jadi macam ni. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, bila songsang, dia akan jadi ada pecahan. Atas dengan bawah. Itulah atas dengan bawah. So, X tu kita kena letakkan dia dekat bawah. Yang atas kita kena letak apa? Kita kena letak 1. Sekejap besar sikit. Okey. Itu yang korang kena faham antara langsung dengan songsang. Kalau langsung, dia satu baris. Duduk semua dekat atas. Tapi kalau secara songsang, dia mesti atas dengan bawah. Dia mesti dalam bentuk pecahan. So, X tu dekat bawah. Dan atas tu kita letak nombor 1 dulu. Sepatutnya kita letak skala. Tapi, kalau korang tengok, bila dalam bentuk ubahan, kita tak ada pun huruf K. Belum lagi letak K. Dia dalam bentuk ubahan. Okay guys. So, contoh kita try soalan nombor 1. Diberi G. Okay, diberi G. So, kita nak huruf G. G. So, settle dah G. Lepas tu, kita nampak perkataan berubah. So, kita kena ingat. Kalau nampak je perkataan berubah, dia mestilah simbol sushi. Mesti 1 ke? Yes, mesti 1. Kalau dia selagi dalam bentuk ubahan, atas dia mesti 1. Tapi, kalau dia dalam bentuk persamaan dah, dia mesti K. Okey, G berubah. So, mestilah kita letak kat sini simbol sushi. Secara songsang. Okey, guys. Bila songsang. So, bila songsang, kan tadi kita kena letak dia dalam bentuk pecahan. Atas dengan bawah.
Okay, atas kita letak 1 dulu. Bawah kita nak letak apa? Okay, so kita baca. Dia minta kuasa 2H. Okay, come on guys. Adakah jawapan dia A? Adakah jawapan dia B? Adakah jawapan dia C? Adakah jawapan dia D? Come on, pilih. Bila dia cakap G berubah secara songsang dengan kuasa 2H. Cik korang pilih. Wow, laju. Normiliana dah pilih C. Sanggita pilih C. Yang lain? Adele C. Semua macam sama je ni. Wow, macam nak sebut ni. Muhammad Najmi C. Konstantin Valentine Jimmy C. Irdina Hazika C. Korang ni yakin jangan jika copy paste atas je ni. Ha? Ya ke C? Anjali C. Okay guys, pandai. Good job, bravo. Akil D. Akil D. Okay, Akil jawab D. Okay Akil. Akil tak copy paste. Okay, so jom kita check. So guys, bila dia cakap kuasa 2H, dia sama dengan konsep ni tadi. Sorry, jangan pening. Dekat sini ialah kuasa 3 je jari kan. So dia akan jadi J kuasa 3. Tapi dekat soalan A ni dia cakap kuasa 2. So bila kuasa 2H bermaksud H kuasa 2. Macam tu. H square. So bila dia cakap H kuasa 2, so jawapan yang kita nak betul lah C. So H kuasa 2 kita nak letak mana guys? Kita nak letak bawah sini. Bukan di atas Bukan di atas. Okay, so berdasarkan pilihan jawapan yang kita ada, guys, lagi satu tips. Bila soalan exam dia cakap secara songsang, korang kena tahu dia mesti ada atas dengan bawah. Dia mesti ada dalam bentuk pecahan. Ini clue paling penting. So, bila nampak je perkataan songsang, korang tengok A ni. A ni, dia mestilah secara langsung sebab dia straight line. B pun dia mestilah secara langsung sebab dia ada satu baris je. So, mestilah A dengan D ni automatic salah. So, jawapan yang kita, mungkin jawapan kita betul ialah C dengan D. Come on guys. So, apa pilihan jawapan korang untuk yang jawapan sebenar ni? Dua-dua pun H square. Tapi mana satu yang betul? Atas dia 1 ke? Atas dia K? Cik korang tulis dekat komen. Apa jawapan dia? Paling logik. Korang rasa jawapan dia C ke D? Korang nampak tu? Kena zoom sikit. Kau tak clear kan bentuk sushi tu? So, Miliana pilih D. Kenapa dia perkataan maybe pula Miliana? Kau kena yakin. D, maybe. Konstantin C. Sanggita C. Anjali C. So, jawapan yang possible C dengan D. Tapi, tapi ramai yang pilih C dengan pendirian. Wow. C dengan yakinnya kan. C. Aku yakin jawapan dia C. Okay. Okay. So, jom kita check guys. Okay. So, 2 possible answer. Dua-dua pun betul. Bawah dia H square kan. Cuma yang beza dia, atas dia I ataupun K. Okay guys. So, ingat tak tadi Kak dia cakap kan. So, dia ada 2 bentuk. Bentuk pertama, dia ialah dalam bentuk ubahan. Bermaksud dia masih lagi dalam bentuk sushi. Yang kedua, dia dah dalam bentuk yang persamaan tu. Bila dalam yang persamaan, dia mesti dah ada simbol sama dengan K. Dia dah tambah skala tu. Okay? Kalau ubahan, dia masih simbol sushi. Kalau yang dalam bentuk persamaan, dia mesti dah ada sama dengan dan tambah lagi skala, which is huruf K. So guys, dalam kes kita ni, C dengan D, cuba korang tengok.
dia masih lagi dalam bentuk sushi. Bila dia dalam bentuk sushi, kita mesti tak ada lagi huruf K. Sebab bila kita dah ubah kepada bentuk persamaan, baru kita tambah simbol sama dengan huruf K. So, dalam kes ni, jawapan yang betul ialah di atas dia 1, C. So, jawapan yang kita nak ialah C. Okay, guys? Lagi satu yang korang boleh tengok ialah, cuba tengok dekat sini dia dah cakap keyword dia. Nyatakan hubungan dalam bentuk ubahan. So bila dia minta dalam bentuk ubahan, bermaksud kita masih nak dalam bentuk sushi ni. Bila dalam bentuk sushi lagi, so kita nak atas dia masih 1. Ni. Masih 1. Bila sushi. Kalau kita ubah dia kepada bentuk sama dengan dia akan jadi macam ni. G sama dengan K per H square. Itu baru dalam bentuk persamaan. Hai Haras Muiz. Okay guys, boleh faham? Boleh kita pergi ke next question? The last question. Okay, kita try. Oh, ini soalan SPM. Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okay guys, yang ini pula, ini soalan yang macam yang tercantum tu lah, dia gabung ubahan langsung dengan ubahan secara songsang. So, kalau kita dapat soalan macam ni, first thing first ialah cuba kita highlight dulu yang mana satu langsung, yang mana satu songsang. So, dalam kes ni, guys, boleh tak? Kejap kakak screenshot lah dulu. Sebabnya kakak mau padam. Nanti kakak letak di komen nota ni. Korang boleh salin. Ataupun korang boleh je screenshot sekarang kalau korang mau salin soalan ni. Sebab kakak mau padam jawapan ni. Kalau siapa yang tak sempat screenshot, siapa yang tak sempat salin, nanti kakak tulis kat komen. Korang ambil gambar daripada sana. Okay? Okay, soalan ni. Next. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Okay, so kita highlight dulu yang itu. So, dia cakap bahawa X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Okay, next. Dia ada tambah lagi ayat baru. Sekejap, kita pilih warna lain. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okay, antara berikut manakah persamaan yang mewakili hubungan antara X, Y dengan Z? Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, kita kena buat dulu step by step. So guys, first, kita nak buat X berubah. So, bila nampak perkataan berubah, kita nak ambil simbol sushi. Secara langsung. So, bila langsung, kita tahu dia dekat atas saja dengan kuasa 3Y. So, kuasa 3Y yang ini tadi kan? Dan secara songsang. So, bila kita tahu songsang, dia mesti atas dengan bawah. So, atas kita dah ada Y cube. So, bawah kita hanya perlu letak lagi satu secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey. Jom kita test. Punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2Z. Okey guys. Mana satu jawapan yang betul? Adakah A? Adakah B? Adakah C? Adakah D? Come on guys. Cuba pilih. Mana satu punca kuasa 2Z? A ke B ke C ke D? Adel dah jawab B. Normiliana B. Lagi? Dua orang je punya rampai yang tengok ni. Sanggita D. Auni Arina B. Konstantin A. Wow, ni best.
banyak jawapan. Hai Intan Azura. Angelisi. Sanggita kan bagi jawapan tadi. Oh, aku tengok kat tempat lain. Angelisi, Irdina, Hazika B, Akil C. Okay, ni best. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. This one great. Okay, so kita check. Guys, ini punca kuasa 2Z ni kita belajar waktu form aku rasa form 1. Entah, kalau ada satu Farah kat sini boleh tolong kita tahu betul ke waktu form 1 kita belajar ni. Yang kita belajar pasal kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Guys, kita dah pernah belajar waktu ni. Kita dah pernah belajar. Tak nampak. Maybe line kau yang tak kuat kot. Okay, so bila punca kuasa 2Z. Okay, dia kita kena tahulah. Bila dia cakap dekat sini. Ya, form 1. Thank you, Farah. Thank you. So, Tita Farah kata betul. Kita belajar waktu form 1. Kuasa 2, punca kuasa 2. Kuasa 3, punca kuasa 3. Waktu form 1 kita belajar. So guys, bila dia cakap kuasa 2, kita kena ingatlah tadi. Kuasa 2 yang X kuasa 2 tu kan. So dekat sini, automatik lah A tu salah. Sebab dia ada perkataan punca dekat depan. So next. Clue kedua. Nampak tak perkataan 2 kat sini? Celah mana kita nak pilih jawapan 3 lagi? Ini kan ada jawapan 3. Ada nombor 3. So, automatic C pun salah. Next. Dia dah sebut lagi sekali kat sini. Kuasa 2. Punca kuasa 2. So, ada perkataan 2. Kenapa kita nak pilih yang 3 kat sini? So, D pun salah. So, apa jawapan yang paling possible? So, jawapan yang paling possible ialah B. Itulah ialah punca kuasa 2Z. Siapa yang belajar in English? DLP. Square root. Ini ialah square root. Okay guys, itu macam mana untuk kau belajar, untuk kau buang jawapan yang salah. Okay, so bila kita nampak je dekat sini ada perkataan punca, dia mesti ada simbol atap ni. Mesti ada simbol atap. Kalau tak ada pun nanti kita tengok ada soalan ni tak ada. Lepas tu bila dia cakap kuasa 2, lah ingat kan 2 nampak macam 3. Alamak, tak cantik tulisan. Sedih pula. So dekat sini kan ada keyword dia ialah 2. So bila nampak saja yang ini kuasa 3 tadi, kenapa kita nak pilih? So kita buang. Ini pun ada 1/3. Kenapa kita nak pilih yang ada 3? So ini salah, ini salah. Ini pun ada simbol 2. Itu possible juga. Tapi dekat sini ada perkataan punca kuasa 2. So benda yang korang kena ingat. Ialah yang biasa dia tanya, kalau dia cakap pasal kuasa 2, kuasa 2Z, so dia akan jadi macam ni, Z kuasa 2. Bila dia cakap kuasa 3Z, jadi dia akan dapat macam ni. Bila dia tambah perkataan punca, kita kena tahu dekat atas dia mesti ada atap tu. Punca kuasa 2Z. So, dia akan jadi macam ni. Bila dia cakap punca kuasa 3Z, dia akan jadi ada atap juga, Z. Tapi di luar ni dia ada nombor 3. Sekejap, zoom in. Okey. Tapi nanti korang tengok. Kan dekat sini soalan dia cakap punca kuasa 2 kan. So, bila dia minta punca kuasa 2Z, so inilah jawapan yang paling betul. So, bermaksud kita nak jawapan kita dekat bawah ni square root Z. So, jom kita check jawapan mana yang betul. So, yang ini 1/3. So, ini salah. Yang ini Z yang di atas. Sedangkan Z dia dah cakap dah songsang. Kenapa Z yang duduk atas? Ni pun salah. Next, soalan C. Y3 dah betul dah dekat atas. Kenapa Z ni 1/2? Okay, ini kemusykilan. Yang ini kenapa Z yang dekat atas? Sedangkan Z tu songsang. So, ini pun salah.
So, possible jawapan yang ada ialah C. Tapi kita macam, bukan ke kalau punca kuasa 2 sepatutnya yang simbol ni? Ini? Jadi korang kena ingat balik yang ini kita belajar form 3 bab 1. Korang dah form 5 kan? Sepatutnya korang kena ingat lah. Ini syllabus form 3 bab 1 kita belajar waktu index. Jadi korang kena ingat. Kalau yang simbol macam ni, square root. Contoh square root Z. Ya Allah, bodohnya Z ni. X ni. Okay, square root Z. Sebenarnya bila kita ubahkan dia kepada bentuk indeks, dia akan jadi Z. Kuasa dia ialah 1/2. Manakala bila punca kuasa 3Z ni, kan dia macam ni. Dia ada 3 kat luar. Bila kita ubahkan dia kepada bentuk indeks, dia akan jadi Z 1/3. Ini kita belajar waktu form 3 bab 1. Indeks. Jadi, korang ingat SPM tu dia hanya akan masuk form 4 dengan form 5? Tak. So, baru kita belajar bab ubahan, korang dah belajar. Korang kena revision balik bab 1. Form 1, form 2 dengan form 3. So, nampak tak syllabus form 1, form 2, form 3? Dia macam CP-CP masuk dekat form 5 punya syllabus. Jadi, korang kena tahulah asas kena strong. Kalau maths ni, asas kena strong. So, itu yang ilmu baru yang korang belajar hari ni. Kan? Ini benda baru. So, dalam soalan kita ni, bila dia cakap punca kuasa 2Z, dia sebenarnya sama je lah juga dengan Z 1/2. Yang ini square root punca kuasa 3Z, Z 1/3. Okay, tu ilmu baru yang korang belajar hari ni. Okay, so jawapan yang kita nak dekat sini, bila dia cakap X, so kita ubah balik lah ini. Dia sama juga X, berubah secara langsung dengan Y kuasa 3. Dan X tu berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Dia akan jadi Z 1/2. So, jawapan yang kita nak ialah C. Okay guys, Alhamdulillah dah settle. Siapa yang tans tu? Rajinnya mengelai. Okay guys, sampai sini saja kita punya live. Rasa terlalu banyak yang dah share. So, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like and share. And then, kalau korang rasa nak join, sebabnya kita dah start belajar, kita dah start belajar bab 1 dah, yang form 5 ni. Untuk form 5 KSSM. Form 5 KSSM kita dah belajar dah bab perubahan ni. So, kalau korang rasa nak join our online class, boleh saja contact nombor ni 0128155042. Ada juga kakak letak link dekat atas. Kalau korang nak join our online class, boleh tekan je nombor tu, nanti admin akan bagi tahulah apa next step. Dan kedua, kalau korang nak beli modul nota matematik SSM tadi tu pun dengan harga RM19.90 pun boleh tekan link tu. Terima kasih sama-sama. Thank you for watching. Harap video ni bermanfaat untuk korang. Stay safe and take care. Bye. Assalamualaikum.